Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini cikgu nak sambung pelajaran kita pada yang lalu. Kita berhenti pada persamaan gerakan linear. Jadi seperti yang anak-anak sedia maklum, persamaan gerakan linear kita ada 4. Yang pertama, A sama dengan V tolak U bahagi T. Yang kedua, S sama dengan U T campur setengah A T kuasa 2. Yang ketiga, S sama dengan setengah U campur VT. Dan yang keempat, V kuasa 2, U kuasa 2 campur 2AS. Persoalannya, kalau dalam soalan SPM, biasanya formula akan diberi. Tetapi, maksud bagi setiap formula tidak diberi. Jadi, anak-anak harus ingat, A membawa maksud pecutan, V membawa maksud hal laju akhir, U membawa maksud hal laju awal, T menunjukkan masa, S adalah jarak dan sasaran. Jadi dengan manipulasi formula ini, cikgu nak tunjukkan bagaimana kita menyelesaikan masalah yang melibatkan matematik dalam gerakan linear. Di sini ada 3 contoh. Kita pergi contoh yang pertama. Sebuah kereta bergerak dengan 30 meter per saat berhenti. Sebuah kereta bergerak dengan 30 meter sesaat berhenti selepas melalui jarak 5 meter. Apakah pecutannya? Jadi daripada ayat soalan, maklumat yang kita dapat, sebuah kereta bergerak dengan 30 meter per saat. Ini maklumat yang pertama, menunjukkan hal laju awalnya adalah 30 meter per saat. Berhenti, hal laju akhir adalah 0 meter per saat. Jarak 15 meter, S sama dengan 15 meter. Dan soalan, apakah pecutannya? A yang kita hendak cari. Jadi di sini kita ada maklumat, ada 4 huruf U, V, S, A. Jadi kalau kita nak pakai formula yang pertama tak boleh sebab kita tak ada T. Walaupun formula pertama ada A. Formula kedua, kita boleh pakai formula kedua, kita ada A. Tapi dekat sini kita masih lagi tak ada T. Jadi formula kedua pun tak boleh pakai. Bagaimana dengan formula ketiga? Formula ketiga tak pakai sebab soalan nak cari A, di sini tak ada nilai A. Jadi yang kita pakai adalah formula yang keempat. Nilai V kita ada. Nilai U kita ada. Nilai A kita nak cari. S, ni nilai S. Maka kita gantikan. Jadi cikgu suka ingat setiap kali buat latihan kamu tulis formula. Kenapa? Tulis formula dalam fizik tak ada markah. Tapi dengan menulis formula berulang kali menyebabkan kamu lebih fasih. Maka kamu masukkan nilai. Di sini markah pertama kamu bermula. Gantian yang betul, markah pertama. Masukkan nilai A. Kemudian kamu tekan kalkulator. Kamu akan dapat nilai A-nya adalah 15. S sama dengan 15, 2A. Jadi nilai A-nya adalah 30. 30 meter per saat negatif 2. Jadi markah pertama kamu jatuh pada pertama gantian dan jawapan akhir dengan nilai yang sepadan. Okey, boleh? Jadi kita pergi dengan soalan yang kedua. Sebuah kereta bermula dengan 10 meter per saat dan memecut dengan 8 meter per saat untuk 5 saat. Apakah laju akhirnya? Jadi dekat sini daripada ayat soalan, maklumat yang kita dapat bermula dengan ini hal laju awal, memecut dengan ini pecutan untuk 5 saat, ini masa dan ini soalan. Okey, jadi kita akan tulis maklumat yang kita ada. U sama dengan 10 ms negatif 1. Kita ada pecutan A 8 ms negatif 2. Kita ada nilai T 5 saat dan soalan nak hal laju akhir. Jadi daripada formula ni kita tengok kita ada UATV. UATV. Jadi kita boleh pakai yang ni. 2, 3, 4 tak boleh pakai sebab kita tak ada nilai S. Jadi kita tulis formula A, V tolak U per T. Jadi nilai A kita adalah 8. V kita nak cari, U kita 10. T kita adalah 5. Jadi V sama dengan
50 meter per saat. 5 kali 8, 40. 10 bawa pergi sebelah sebab dia negatif, jadi tambah dapat 50 meter per saat. Markah pertama adalah pada gantian, markah kedua adalah jawapan akhir. Unit mesti ada unit yang sepadan. Jadi kita pergi pada soalan yang ketiga. Suatu objek yang berada dalam keadaan rehat pada mulanya bergerak dalam satu garis lurus dengan pecutan seragam dan melalui jarak sejauh 20 meter dalam masa 10 saat. Kira A pecutan, B halaju akhir. Kita tengok maklumat yang kita ada. Dalam keadaan rehat menunjukkan halaju awal. Bergerak dalam satu garisan lurus dengan pecutan seragam, jarak sejauh 20 meter masa 10 saat. Jadi maklumat soalan yang kita ada, halaju awal, U sama dengan kosong. Keadaan rehat atau pegun menunjukkan halaju awalnya kosong. Kemudian jarak 200 meter. Kemudian masa 10 saat dia nak pecutan. Jadi formula yang kita pakai, kita boleh pakai formula yang tidak melibatkan V. Sebab kat sini kita tak ada nilai V. Yang ni ada nilai V, yang ni ada nilai V, yang ni pun ada nilai V. Jadi formula 1, 3, 4 tak boleh pakai nilai V. Kita tak ada maklumat nilai V. Jadi kita kira pakai formula nombor 3. S sama dengan setengah U campur, subhanallah. Formula nombor 2. Letak je mana-mana. Jadi kita pakai formula nombor 2. S sama dengan UT campur setengah AT kuasa 2. Jadi kita masuk maklumat yang kita ada. 200 U kosong T 10 campur setengah A kita nak cari T 10 kuasa 2. Kat sini dapat 200 sama dengan setengah 10 kuasa 2 100 bagi 2 dapat 50. 50 A. Jadi A sama dengan 200 bahagi 50 dapat 4 meter per saat. Macam tu. Itu soalan yang A. Soalan yang B dia kata kira halaju akhir. So, maklumat kita dah tambah satu lah. Kita dah ada nilai A. Kira halaju akhir. Jadi untuk kira halaju akhir ni kita boleh pakai formula yang pertama, kita boleh pakai formula yang ketiga, kita boleh pakai formula yang keempat. Jadi cikgu tunjuk kalau kita pakai formula yang pertama dahulu. Kira halaju akhir di sini ya. Kita pakai formula yang pertama. A sama dengan V tolak U per T. A ni ambil dari sini 4. Okay, V kita nak cari, U kita kosong, T kita 10. Jadi kita dapat V sama dengan 40 meter per saat. Okey, ni kalau kita pakai formula yang pertama. Kalau kita pakai formula yang ketiga. Ni formula yang ketiga di sini. Cikgu padam ni dulu. Kita nak pakai formula yang ni ya. S sama dengan setengah U campur VT. Jadi S kita ada 200. Ya, dah tulis kat sini S 200 setengah U kosong V tak tahu T kita 10. 2 bagi 10 sama dengan 5. 5 bagi sebelah 200 bagi 5 dapat 40 sama dengan V. Jadi V sama dengan 40 meter per saat. Okey. Kalau kita nak pakai formula nombor 4, V kuasa 2 U kuasa 2 campur 2 AS. Kita pakai pula formula yang keempat. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 campur 2 AS. So, V kuasa 2, U kita kosong, kuasa 2 campur 2, A kita 4, S kita 200. Jadi, V kuasa 2 sama dengan 2 kali 4, 8, 8 kali 200 dapat 1600. V sama dengan punca kuasa 2 1600. V kamu dapat 40 meter per saat. Dekat sini cikgu nak tunjukkan bahawa kamu ada 3 formula tapi boleh dapat jawapan yang sama. Jadi nak pakai yang mana satu untuk kira halaju akhir? Mana-mana sahaja. Janji maklumatnya betul sepadan dengan soalan. Kalau kira yang itu pun boleh dapat markah. Kira yang ni pun boleh dapat markah. Kira yang ni pun boleh dapat markah.
Okey. Itu saja. Cikgu nak sambung bab graf gerakan. Cikgu padam dulu. Kita sambung dengan bab graf gerakan. Baiklah. Sekarang kita sambung dekat graf gerakan. Dalam graf gerakan, kamu belajar gerakan lurus sahaja, iaitu gerakan linear. Dalam graf gerakan, ada dua jenis graf yang kamu kena ketahui, iaitu graf sesaran masa dan graf halaju masa. Perbezaannya adalah pada paksi Y. Satu sesaran, ni unitnya meter. Satu halaju, unitnya meter per saat. Pada paksi X, nilai kedua-dua graf adalah sama. Masa, unitnya saat. Masa, unitnya saat. Jadi pada kedua-dua graf ini, graf sesaran masa dan halaju masa, perbezaannya hanyalah pada paksi Y. Seperti yang kamu sudah belajar di dalam matematik, kamu dah belajar untuk mencari kecerunan graf. Mencari kecerunan graf. Kecerunan graf dikira dengan menggunakan formula, simbol dia M, dengan menggunakan formula perbezaan pada paksi Y bahagi dengan perbezaan pada paksi X. Jadi kalau kita tengok pada graf sesaran masa, perbezaan pada paksi Y, ni paksi Y kamu di sini. Jika soalan bertanyakan gerakan daripada A, di sini titik A ke titik B. Di titik A ini, koordinatnya adalah 00 sebab permulaan graf 00. Dan di titik B, koordinatnya adalah 5, 10. 5, 10. Jadi kita mengira kecerunan graf di sini pada gerakan A ke B. Untuk gerakan A ke B, kecerunannya adalah 10 tolak 0, 5 tolak 0. Kamu dapat 10 bahagi 5 iaitu 2. Unit nak ambil kat mana? Unit ambil daripada paksi Y kamu, meter, dan paksi X kamu, saat, negatif 1. Kenapa negatif? Sebab yang dekat atas ni unitnya meter, yang dekat bawah ni unitnya saat. Saat bawa naik atas jadi negatif 1. Jadi di sini kecerunannya 2 meter per saat. Meter per saat ni unit apa? Meter per saat ni adalah unit halaju. Jadi untuk graf sesaran masa, gerakan AB diwakili oleh halaju. Kuantiti fiziknya adalah halaju. Halaju apa? Halaju seragam. Kenapa seragam? Sebab graf ni lurus. Sebab kita belajar dalam graf lurus, kecerunan di mana-mana titik adalah sama. Jadi halaju seragam. Bagaimana gerakan BC? Pada keadaan BC, kalau kamu tengok, B masa 5, C masa dia bertambah daripada 5 saat ke 10 saat. Ada pertambahan masa. Tetapi jarak tidak bertambah. Bermaksud ketika masa bertambah, objek tidak bergerak. Bermaksud gerakan daripada gerakan B ke C, untuk gerakan B ke C, objek dalam keadaan rehat ataupun dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan tidak bergerak. Kenapa kamu kata dia tidak bergerak? Masa bertambah tetapi sesaran tidak bertambah. Dia menunjukkan objek dalam keadaan rehat. Jadi kalau kita pergi kepada graf yang kedua, graf gerakan yang kedua, iaitu graf halaju masa. Graf halaju masa di sini. Jadi cikgu labelkan. Katakanlah daripada sini adalah gerakan A. Objek bergerak daripada A ke B ke C ke D. Jadi kalau kita kira berdasarkan kecerunan graf, apakah gerakan daripada A ke B? Jadi kalau kita nak kira kecerunan graf, gerakan dari A ke B, kita kira kecerunan dia.
Jadi kalau kita tengok pada gerakan A ke B, daripada A ke B, kecurunan M kita ambil perubahan daripada paksi Y. Ni paksi Y dia daripada 5 ke 0. 5 tolak 0. Dan kita bermula daripada titik yang depan ni juga. Paksi X 5 tolak 0. Kita letakkanlah titik yang dekat hujung ni sebagai asalan titik permulaan 0, 0. Jadi kita dapat 1 meter per saat. Jadi di sini jenis gerakan dia adalah pecotan. Apa jadi dengan pecotan ni? Pecotan ni seragam. Kenapa pecotan ni seragam? Sebab dia graf garis lurus. Kenapa graf garis lurus? Kerana di setiap kecurunan pada satu graf garis lurus, nilai kecurunannya adalah sama. Macam mana kamu dapat meter per saat ni kuasa 2? Kerana dekat atas ni paksi Y kan? Paksi Y, unit dia meter per saat. Yang dekat bawah ni, unit dia per saat. Jadi meter per saat bahagi dengan saat. Kamu ada meter per saat bahagi dengan saat. Ni, meter per saat per, maksudnya bahagi dengan saat. Saat. Jadi kamu akan buat meter per saat, ni meter per saat, bahagi saat. Jadi kalau kita ada soalan matematik macam ni, kita dah belajar dalam matematik sekolah rendah, kita akan buat dia 1 per S. Jadi kita akan dapat meter bahagi S kuasa 2. Jadi S kuasa 2 ni kalau kita bawa naik atas, kita akan tulis keadaan dia macam ni. Meter S negatif 2. Okey? Itu untuk explanation kenapa unit dia macam ni. Jadi kita tengok pula pada gerakan B ke C. Untuk gerakan B ke C, untuk gerakan B ke C, kita akan kira kecurunan juga. Macam mana kita nak kira kecurunan dia? Jadi kita tulis di sini 5 tolak 5. 5 tolak 5 dah dapat 0. Jadi kat bawah 10 tolak 5. Apa sahaja bahagi dengan 0, kita akan dapat 0. Bermaksud di sini tak ada kecurunan. 0. Jadi keadaan dia, halaju awal dia B, halaju awal dia 5, halaju akhir dia 5. Jadi jenis gerakannya adalah halaju seragam. Halaju seragam. Kalau halaju seragam, apa jadi dengan pecotan ni? Atau pecotan sifar. Pecotan sifar. Kita kira pun dapat 0 kan? Halaju seragam atau pecotan sifar. Kalau kita tengok pada gerakan C ke D. Gerakan C ke D, kecerunannya adalah nilai di sini 5, nilai D di sini, cikgu tak buat nilai. Okey, katakan 15. Jadi nilai C di sini 5 dan 10, titik di sini 10, 5. Jadi dekat titik sini 15, 0. Jadi kita tengok paksi kecurunan daripada C ke D. C ke D, koordinat C 10, 5. Koordinat D 15, 0. Jadi pada paksi Y, C ni 5, D ni 0. Jadi kamu tulis kat sini 5 tolak 0. Kemudian yang bawah ni kamu buat 10 tolak 15. Kamu akan dapat 5 per negatif 5 sama dengan negatif 1 meter saat negatif 2. Jadi negatif 1 ni menunjukkan nyah pecotan. Nyah pecotan bermaksud pecotan semakin berkurang. Kita akan tulis nyah pecotan sebab nilai negatif. Nyah pecotan. Nyah pecotan bermaksud halaju berkurang. Makin laju makin perlahan. Kalau pecotan menunjukkan halaju bertambah. Jadi kalau soalan tanya apakah jenis gerakan, yang hitam, cikgu tulis hitam ni, macam ni, pecotan seragam pun betul, halaju bertambah pun betul. Di sini halaju seragam, pecotan sifar. Jangan confuse dengan graf sesaran masa.
Jadi dekat sini kita dapat perbandingan dua-dua untuk graf sesaran masa dengan menghitung kecurunan, kita akan dapat maklumat jenis gerakan yang sedang dilakukan. Tetapi graf hal laju masa ni ada ekstra dia, iaitu boleh dapat kita boleh mengetahui jarak dengan menghitung luas bawah graf. Luas bawah graf. Jadi kalau dia tanya panjang lintasan panjang lintasan daripada A ke B, bermaksud dia merujuk pada jarak ini. Ni segitiga kan? Jadi macam mana kita nak kira? Kita kira 1/2 darab tapak dia 5. Darab tinggi dia pun 5. Jadi 25 bahagi 2 dapat 12.5 meter. Itu panjang lintasan A ke B. Dia bergerak sejauh 12.5 meter. Kalau panjang lintasan daripada B ke D, ni kan bentuk trapezium. Jadi macam mana nak kira? Kamu kira yang pertama, kamu kira yang segi 4 dia dulu. 5 darab 5, 25. Macam mana cikgu dapat 5? Tengok di sini, panjang ni 5. Kemudian jarak ni 10 tolak 5, 5. 5 darab 5, 25. Kemudian daripada C ke D, sebab dia nak daripada B ke D, C ke D pula, kita dapat segitiga. Macam mana cikgu kira? 1/2 darab 5 darab 5. Macam mana cikgu dapat 5? 15 tolak 10, 5. Panjang ni pun 5. Jadi dapat 12.5 meter. Jadi panjang lintasan daripada B ke D, kamu tambah 25, tambah 12.5, kamu dapat 37.5 meter. Kalau dia kata jumlah sesaran yang dilalui, tambah 22. Jumlah sesaran yang dilalui tambah 22, dapatlah 50 meter. Macam tu. Jadi, kita berhenti dekat sini. Dalam kelas akan datang, cikgu akan terangkan bagaimana untuk mengaplikasikan formula gerakan linear dan graf gerakan untuk keadaan situasi yang menggunakan pita detik. Kita berhenti kat sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Ma'assalamah. Walaliqa. Bye.